Salam sejahtera, kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan hasil kajian kami, iaitu berkongsi semangat keharmonian negara dan antarabangsa. Sebelum memulaikan pembentangan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Christina Oliviana Frankie Paul. Nama saya Phoebe Piang Lawai. Dan nama saya Gloria Ana Luis. Sebagai pengenalan, keamanan bermaksud salah satu keadaan ataupun suasana yang aman dan harmoni serta selesa. Terdapat beberapa unsur keharmonian yang telah kami nyatakan dalam blog kami. Antaranya ialah unsur keharmonian dalam karya seni seperti keagamaan dan juga dari segi perhubungan sosial antara negara luar. Sebagai contoh ialah dengan mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat yang berbilang kaum dan agama bagi meningkatkan lagi semangat keamanan antara bangsa dan juga negara. Unsur-unsur harmoni ini dapat menimbulkan impak-impak yang mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Beralih pula kita kepada kajian lepas. Kajian lepas yang saya ingin bincangkan ialah tentang Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional atau lebih dikenali sebagai JPNIN. JPNIN merupakan sebuah jabatan kerajaan Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2004. JPNIN bertujuan untuk meningkatkan usaha dalam perpaduan negara dan juga integrasi nasional. Selain itu, jabatan ini juga bertujuan untuk memperkasakan hal ehwal perhubungan dan pembangunan komuniti negara Malaysia. JPNIN juga beroperasi berprinsipkan moto Bersatu Kita Maju, di mana kita dapat menyimpulkan bahawa JPNIN ini mementingkan perpaduan di dalam negara kita. Seterusnya, saya Christina Oliviana Frankie Paul akan menerangkan tentang peristiwa yang telah berlaku pada 13 Mei 1969. Menurut karya Noor Azlah Sham Ramli dan Muhammad Ali Hanifah dalam penulisan mereka yang bertajuk Dinamika Pembentukan Komuniti dalam Sejarah Malaysia, pelajaran dari peristiwa 13 Mei 1969. Pada tarikh tersebut telah berlakunya peristiwa yang berdarah yang melibatkan beberapa kaum, iaitu kaum Cina dan kaum Melayu. Dalam kajian beliau sudah dipaparkan tentang impak-impak yang berlaku dari isu perkauman tersebut. Peristiwa tersebut bercorak politik, perkauman, budaya pemikiran masyarakat yang berbeza-beza. Seterusnya, untuk kajian lepas kami yang seterusnya adalah menurut buku teks Sejarah Tingkatan 5 2021 yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Samsudin, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun nama singkatannya PBB yang telah ditubuhkan pada tahun 1960 telah menghulurkan banyak sumbangan dalam menjaga serta menjamin kesejahteraan negara serta keharmonian masyarakat sejagat setelah berlakunya Perang Dunia Kedua. Menurut kajian beliau, PBB telah banyak menyumbangkan peranan mereka dalam menjaga keselamatan negara. Antaranya, PBB telah memainkan peranan mereka dalam menyelesaikan masalah negara dengan cara yang aman dan bersih tanpa menggunakan kekerasan ataupun penggunaan senjata api. Seterusnya, PBB juga menyelesaikan konflik wilayah tertentu demi membebaskan mereka daripada dijajah oleh penjajah serta mewujudkan kemerdekaan di wilayah tertentu. Menurut penulisan beliau, PBB banyak menyumbangkan peranan mereka lalu memberi keberkesanan yang besar kepada seluruh negara dalam menjaga serta menjamin keselamatan negara serta masyarakat sejagat dengan aman sehingga kini. Untuk kajian lepas kami yang terakhir, menurut bahagian dasar dan hubungan antarabangsa yang telah ditubuhkan oleh Kementerian Perpaduan Negara, segala dasar sosial
akan direalisasikan, akan diawasi, akan diselaras dan digubal oleh Kementerian Perpaduan Negara untuk mencapai serta memajukan visi dan misi perpaduan negara. Wujudnya bahagian ini sudah pasti dapat mengajar serta memberi kesedaran kepada masyarakat tentang erti dasar perpaduan melalui Smart Partnership. Smart Partnership ini merupakan pasangan yang ditemui di media sosial. Dengan media sosial ini kita dapat menyebar tentang apa itu dasar perpaduan. Dengan ini kita dapat mengeratkan lagi hubungan negara kita dan hubungan luar apabila bekerja pada masa hadapan kelak. Seperti yang sudah dinyatakan pada kajian lepas, JPNN memegang sebuah peranan yang besar dalam negara kita. Oleh itu, berbagai program yang telah dilakukan oleh JPNIN demi menjalankan tanggungjawab mereka. Sebagai contoh, mereka telah menganjurkan program-program berkaitan perpaduan untuk anak-anak muda. Program-program yang dianjurkan JPNN mampu meningkatkan kesedaran anak muda tentang betapa pentingnya perpaduan serta keharmonian wujud di kalangan masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama ini. Seperti yang kita ketahui, peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa kepada pengajaran yang besar dari segi impak negatif, antaranya adalah sikap diskriminasi oleh masyarakat kita sendiri. Antara sikap diskriminasi yang sering dibual oleh orang ramai adalah berkaitan dengan isu agama dan isu perkauman. Jelaslah, isu ini masih berlaku di negara kita kerana masyarakat yang tidak berintegriti dan saling tidak bekerjasama antara sendiri. Isu ini mampu membawa kepada ketidakharmonian sesebuah negara dan membawa kepada pentadbiran negara itu menjadi huru-hara. Oleh itu, bagi membendung masalah ini dan bagi mengelakkan lagi peristiwa 13 Mei itu berlaku, diminta semua untuk saling bekerjasama dan menerapkan nilai integriti dalam diri masing-masing. Seterusnya, untuk perbincangan kami yang seterusnya iaitu penubuhan bangsa-bangsa bersatu ini merupakan salah satu penubuhan yang banyak menyumbangkan jasa-jasa mereka dalam menyelamat nyawa manusia serta keselamatan negara. Seperti mana yang telah dinyatakan di kajian lepas, PBB telah melaksanakan tugas mereka dengan cara yang bersih dan aman. Sebagai contoh, PBB telah menubuhkan satu penubuhan iaitu penubuhan International Refugee Organization di mana penubuhan ini untuk menyelamatkan serta menaikkan taraf hidup pelarian di dalam negara. Antara peranan yang diperanankan oleh penubuhan International Refugee Organization ini, mereka menghantar semula pelarian tersebut ke tempat asal mereka supaya mereka tidak merasa darurat di dalam negara asing yang mereka tidak pernah jelajahi sebelum ini. Penubuhan International Refugee Organization ini sangat wajar ditubuhkan oleh PBB demi menyelamatkan taraf hidup manusia, terutamanya kepada pelarian yang gemar berkeliaran di tempat-tempat yang mereka kurang jelajahi ataupun kurang mempunyai pengetahuan terhadap negara tersebut. Maka dengan penubuhan ini kita akan sedar bahawa pihak
pihak International Refugee Organization ini dapat meningkatkan lagi taraf kehidupan manusia, terutamanya kepada pelarian tersebut, supaya mereka dapat menaik tarafkan kehidupan mereka dengan adanya bantuan penumpuhan ini. Untuk perbincangan kami yang terakhir adalah bahagian dasar dan hubungan antara bangsa ini juga merupakan satu bahagian yang memainkan peranan penting dalam negara Malaysia, di mana peranan ini dapat mewujudkan hubungan yang harmoni antara negara luar. Seterusnya, bahagian dasar dan hubungan antara bangsa ini diwujudkan bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim masyarakat di negara kita serta masyarakat luar ini, kerana hubungan yang aman dapat menjaminkan kelestarian masyarakat dalam berhubung ketika bekerja pada suatu hari nanti. Akhir pendapat saya, tanpa bahagian ini ditubuhkan, sudah pasti berlakunya lagi konflik yang melibatkan hubungan silaturahim antara negara Malaysia serta negara luar. Tidak pasti perikatan hubungan ini akan dijamin akan kekal aman untuk selama-lamanya tanpa adanya bahagian ini. Dapat dirumuskan bahawa penerapan semangat keharmonian dalam sesebuah negara dan antarabangsa amatlah obligasi terutamanya masyarakat kita yang pada masa kini. Semangat keharmonian ini sesungguhnya mampu meninggalkan sebuah kesan yang sangat mendalam kepada seseorang yang telah dibantu. Bahkan, semangat inilah yang diharapkan semoga ianya berkekalan bagi tujuan untuk melahirkan nilai persaudaraan yang sangatlah tidak ternilai dan melampaui batas geografi dan pertalian darah. Jelaslah semangat keharmonian yang menjadi sebuah lambang kejayaan penghayatan etika dan ketinggian peradaban insani. Walaupun tidak mudah untuk membina dan membangun sebuah negara dan antarabangsa yang menyemai semangat keharmonian kerana ia merupakan suatu proses yang panjang dan memerlukan kerjasama semua pihak, namun percayalah, Malaysia serta negara-negara luar memiliki formula-formula dan keunikan tersendiri ke arah tersebut. Dengan formula yang betul, kepimpinan dan integriti dalam rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat murni ini, iaitu bagi mewujudkan masyarakat yang saling berkongsi semangat keharmonian negara dan antarabangsa. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.